Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Selamat tengah hari. Saya harap dah makan semuanya. Okey. Hari ini kita nak sembang-sembang berkenaan dengan scam, jenis-jenis scam. Ramai yang tanya saya lah, Macau scam ni apa? Masih ada yang tak tahu. Okey. Kita tunggu yang lain masuk, selepas tu kita boleh teruskan. Okey, so Assalamualaikum. Saya harap sihat semuanya. Jadi kita sekali lagi dalam perkongsian ilmu. Okey. Rupa-rupanya bila saya tengok di ruang komen masih ada yang tak tahu apa itu Macau scam. Jadi hari ni kita nak sembang Macau scam ya kat Nak Max JRS. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, jadi hari ni kita sembang dulu. Ya, saya Yush Haris daripada Sabah. Assalamualaikum orang Sabah. Saya harap semuanya baik-baik di sana, insyaAllah. Okay, jaga diri, jaga SOP. Okay, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okay, jadi kita boleh mulalah. Dah ada dekat 100 lebih orang. Okay, jadi apa itu Macau scam? Okay, sekarang ni kita nak lihat ada orang kata kat saya, Puan agaknya kena pukau kot, sebab macam boleh sampai bagi 800,000, 1 juta. Dia hari tu saya tengok dekat saya baca dekat berita Astro Awani, katanya ada seorang guru pencen telah membuat transfer sebanyak 1 juta lebih kalau tak silap saya. Banyak tu. Di ada yang daripada Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. So, adakah benda ni betul? Ada isu-isu kita panggil pukau ke? Atau apa cara modus operandi yang digunakan oleh geng-geng scam ni? Okay. Pertama sekali kita nak mengucapkan tahniah kepada SPRM, pihak polis kerana tangkapan yang berlaku baru-baru ini. Saya harap dengan tertangkapnya mereka ini menjadi satu pengajaran kepada orang-orang kita dan buka mata berkenaan dengan isu Macau scam. Okey, Macau scam ni dia berkemungkinan datang daripada scam ni dimulakan mungkin berkemungkinan daripada negara China lah, berkemungkinan. Sebab kita dekat social media ataupun internet ni ada macam-macam jenis scam. Contoh Nigerian scam atau kita panggil love scam. Love scam ni macam mana? Contoh kita berkenalan dengan orang dekat Facebook atau social media, orang tu dikatakan daripada overseas, bercinta, lepas tu konon-konon dia nak bagi kita bungkusan daripada overseas, konon-konon dia nak bagi kita hadiah, letak duit dalam tu, tiba-tiba barang tersangkut. Bila barang tersangkut kemudian diminta, konon-konon kita ni diminta untuk bayar kepada pihak immigration ataupun pihak-pihak berkuasa untuk dapatkan barang tersebut. Sekiranya tidak, okey, dia kata kalau you tak bayar, okey, you boleh dikenakan hukuman denda bawah macam orang kata money laundering lah, pengumpulan wang haram, sebab kita dah terima package daripada luar negara. So ditakut-takutkan itu. Itu contoh Nigerian scam atau kita panggil love scam. Okey, Macau scam ni, okey, dia biasa tak kita dengar macam ada orang daripada LHDN. Nombor satu selalu mereka pakai LHDN ataupun custom ataupun pihak polis. Okey, apa dia punya lakonan? Saya pernah satu ketika dulu, silap saya 2 tahun lepas lah, klien saya ni dia transfer RM10,000 kepada orang yang dikatakan call daripada custom. Okey, mulanya macam ni. Dia kata, okey, Assalamualaikum cik, saya daripada custom. Okey, ada barangan yang telah dihantarkan di atas nama cik, ada handphone, ada beberapa puluh biji handphone dan dia telah ditahan di custom. Okey, yang dengar ni budak dalam umur 20-an lah, awal 20-an. Jadi bila kita dapat panggilan daripada custom, kita ni jadi takut lah kan. Lepas tu daripada custom tu kemudian dia kata, tak apa cik, sabar, kita sambungkan cik kepada polis. Sebab sebenarnya kes ni bukan sahaja melibatkan barangan handphone yang dihantar tu, malahan ada kandungan dadah. Nampak? Dia kata kita kalau tak biasa dengan undang-undang, kita takut tau semua ni. Sebab cara lakonan diorang ni sangat-sangat meyakinkan. Kenapa saya kata meyakinkan? Mereka tahu section, bukan susah pun. Tengok dekat internet kan, belajar sikit kan section apa, kesalahan apa. Macam contoh dia tahu kalau dadah
kita panggil mengedar dadah melebihi beratnya di bawah 39B, 39B gantung sampai mati. Mereka sebut. Lepas tu mereka sebut perkataan sepina, mereka sebut prosedur mahkamah. Kita ni yang tak ada pengalaman ni, kita rasa macam, alamak, betul lah ni daripada polis, betul tak? Nampak tak cara mereka meyakinkan orang? Itu Makau scam. Mereka call, mereka berlakon jadi penguat kuasa. Kalau mereka call daripada LHDN, katanya konon-konon kita tak bayar teks, cukai. Kalau mereka call daripada custom, katanya ada barangan atau kandungan yang orang kata sampai. Lepas tu dia kata pada klien saya ni, dia cakap, okay, sorry, okay, dia kata pada klien saya ni, dia kata barang-barang ni orang kata tak berdaftar. Lepas tu ada dadah. Lepas tu dikatakan pula orang kata sebenarnya nama klien saya ni digunakan oleh satu sindiket. Dia sebut nama ketua sindiket. Lepas tu dia kata sekarang akaun nak dibekukan. Jadi dia kata kalau nak selamatkan daripada duit ini dirampas dan berlaku tangkapan, okay, diarahkan masuk dalam akaun. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku kepada mangsa-mangsa. Kadang-kadang mereka punya aim ni, okay, orang pencen ataupun student, okay. Jadi ada yang mangsa-mangsa yang cakap dengan saya pun, saya rasa macam bodoh lah. Sebab dia kata sebelum ni saya ni bukan jenis percaya orang tau, okay. Saya bukan percaya orang, tapi tiba-tiba saya rasa macam saya bagi pada dia. Kenapa saya bagi data saya kena pukau? Tidak juga sebenarnya. Ni saya cakap sebab mereka ni kalau kita tengok, dia memang tahu bagaimana nak touch atau sentuh psikologi kita. Bagaimana nak, dia orang kena ingat tau, dia bukan buat sekali satu hari call. Hari-hari secara rawak mereka akan call dan call dan call. Mereka ada kumpulan, okay? Dan mereka ada tim yang besar dan lakonan mereka sangat memerangsangkan. Okay. Ada cara nak patahkan mereka ni macam mana? Okay, sekejap lagi, kalau tunggu sampai akhir sekali, saya akan kongsikan cerita saya sendiri, pengalaman saya sendiri, macam mana saya boleh ikut skema sampai ke pejabat mereka dan mereka halang saya untuk keluar. Mereka lock, mereka kuncikan pintu tu dan saya tidak dapat keluar. Dan mereka minta duit. Apa yang saya buat? Sekejap lagi, last kali saya akan share. Okay? Jadi kita nak tengok kat sini. Okay. Apa elemen mereka gunakan Makau scam? Makau scam ni, okay, kenapa kalau kita tengok macam tadi saya nampak ada orang kata kena daripada pos laju, okay, kena daripada polis, lepas tu kena daripada orang kata mahkamah. Kalau kita tengok semua ni mesti melibatkan elemen pihak berkuasa. Dia tak call, dia kata macam ni, contohnya saya ni daripada syarikat telco, saya ni daripada syarikat insurans. Tak ada. Kebanyakan mereka ni tipu, mereka akan kata pihak berkuasa. Kenapa? Sebab okay, kita ni memang dah menjadi praktis lah. Kita sentiasa mengikuti undang-undang. Misalnya kalau kita contohlah, kita bawa malam-malam, masa tu dalam pukul 11-12 malam, kita berhenti dekat lampu trafik. Okay? Dekat lampu trafik tu tak ada siapa-siapa pun. Polis tak ada, kereta lain tak ada, siapa pun tak lalu. Tapi kita tengok lampu merah. Kebiasaannya apa yang kita buat? Kita akan berhenti kan, kereta tu kita akan berhenti, kita tunggu walaupun kereta kosong. Okay? Sebab brain kita ataupun kita sendiri ni sudah terlatih untuk mengikuti undang-undang. Kita ni sendiri dah ada elemen dalam diri kita pematuhan undang-undang. Jadi sebab tu mereka gunakan pihak berkuasa. Alamak, polis yang call. Alamak, mahkamah yang call. Jadi kat situ belum apa-apa, kita terus rasa macam takut. Sebab tu kita rasa nak ikut. Dan kemudian bila mereka call, mereka kata polis, okay, dia tengok pattern, mereka tahu bagaimana nak study kita. Sebab macam saya kata, setiap hari entah berapa puluh call yang mereka buat, call ni kena reject, call ni dapat. Lama-lama mereka dah tahu dah macam mana nak tipu kita. Okay, yang klien saya cerita tadi tu, apa dia buat? First kali dia guna elemen lembut. Assalamualaikum puan, saya daripada custom ni. Okay, so kita punya mood ni, emosi kita dah tone down, turun sikit. Okay, kita rasa dia nak bantu kita. Okay, kemudian apa yang mereka buat? Okay, mereka transfer kepada pihak polis. Okay, klien saya ni mula-mula dia macam tak betul je, macam tak real je. So dia kata
Macam ni lah, saya nak tanya abang saya lah, kakak saya lah. Kita orang pun ada lawyer, dia kata. Tapi apa yang mereka buat? Mereka akan, awak tahu tak awak tengah bercakap dengan polis ni? So awak tak nak patuhi ke apa yang kami cakap? Dia naikkan suara, dia tekan. Okay? Bila mangsa ni nak cakap, nak berhubung dengan orang lain, dia akan cuba pisahkan. Isolation, dia cuba pisahkan mangsa ni daripada orang lain supaya tak dengar nasihat orang lain. Lepas tu dia akan tekan dan tekan menggunakan kawalan suara, cara cakap, cara psikologi. Kalau biasa buat marketing, okay, kita ada satu konsep marketing ni, dia ada satu konsep urgency untuk kita marketkan barang. Okay, macam contoh kita boleh tengok dekat TV kan, orang jual barang kan, dia kata okay, cepat, kita ada 300 sahaja stok. Okay, 300 sahaja stok, 10 yang pertama akan mendapat hadiah sekian. Kita ni pun macam, alamak, ada 300 je, Malaysia ada berapa juta penduduk. Dia kita rasa nak cepat, kita rasa terus. Bila kita tengok iklan macam ni, momentum kita jadi naik. Lepas tu terus kita angkat telefon, kita call, kita book. Macam tu, sebab urgency punya. Okay? Dia berbalik juga kepada konsep urgency ni, fear of missing out. Maknanya macam orang-orang yang scammer ni, bayangkanlah hari-hari dia buat kerja ni, hari-hari dia berlatih. Kalau kita lah berlakon kan, macam contoh saya ingat dulu waktu saya jadi peguam, awal-awal tu mungkin kita ada rasa nervous nak masuk court, tak tahu macam mana nak buat. Dah benda hari-hari kita buat, dia dah jadi biasa. Jadi penipu ni semua, scammer ni semua, hari-hari mereka call, mereka dah tahu dah macam mana nak bentak kita, macam mana nak bodek kita, macam mana. So dalam keadaan ni, okay, ya urgency lah, sampai kita tak rasa macam alamak nak call orang. Kata urgency maknanya macam, okay, kalau awak tak buat sekarang, awak akan kena penjara. Kalau awak tak buat sekarang, sekejap lagi pihak polis akan angkut awak. Kita jadi takut. Bila kita jadi takut, dalam akaun memang ada duit. Itu sebab kita transfer. Kadang-kadang bila orang kata yang pasal pukau ni, diorang ni memang dah master dia game lah. So bila diorang dah master dia game, they are so good at it. Okay, bila dia orang dah so good at it, itu yang jadinya ramai yang kena tipu. Okay, jadi nanti sekejap lagi saya cerita pengalaman saya macam saya kata tadi, dan macam mana nak patahkan diorang ni. Okay, so tadi saya dah kata taktik dia, dia berlakon sebab dia tahu kalau dia pihak penguatkuasa, kebanyakan kita akan patuh. Kedua, dia isolate, dia asingkan kita. Okay, kemudian ketiga, dia break kita. Dia break kita punya emosi, dia patah emosi kita sampai kita jadi obedience. Okay, contoh kalau kita tengok dari psikologi kan, masa katalah dalam kes domestic punya violence against family, dalam family, mula-mula masa perkahwinan mungkin isteri tu menjawab. Okay, mula-mula bila bergaduh kan, laki pukul, mungkin menjawab lagi. Tapi kalau dah lama-kelamaan jadi kena pukul sebab kadang-kadang ada orang kata macam, kena pukul, kenapa tak minta cerai? Sebab kita tak tahu apa yang mereka hadapi. Kita tak tahu bagaimana psikologi mereka setelah bertahun-tahun. Dia jadi takut. Okay? Ada setengah-setengah kes tu macam contoh, budak-budak kan, macam contoh daripada kecil mereka dibela, didera. Dah sampai besar pun, dah umur 20-an pun, badan dah buff pun, tapi dia masih ada ketakutan kepada bapa yang mendera dia tu. Sebab dia punya psikologi. Jadi dalam keadaan ni, diorang ni tahu macam mana nak break kita. Bila kita dah macam, kita punya suara start cuak, kita jadi takut. Jadi dari situ, apa yang mereka buat? Mereka akan kata, cepat, nanti polis akan tangkap. Awak tahu tak 39B ni, sebab dalam bawah nama awak ni ada kandungan dada, awak boleh kena gantung sampai mati. Awak tahu tak gantung sampai mati tu? Kita takut lah. Bila kita takut, kita akan bagi kerjasama. Kerjasama ni apa? Dia minta duit saja. At the end of the day. Okay. Saya cakap, jujurnya, Macau scam ni, mana ada polis yang call untuk buat tangkapan 39B. Kalaulah betul you kena 39B, 39B, okay, kerana mengedarkan dadah, okay, gantung sampai mati. Kalau awak tahulah ada polis call, letak saja telefon, saya terus lari lah, of course, gila. Betul tak? Itu logiknya akal. Sebab tu mana ada polis yang call? Mana ada polis yang call ataupun LHDN yang call, custom yang call? Semua tu tak munasabah. Tak akan ada penguatkuasa yang akan call untuk kata you ada rekod ni. You ada rekod ni, jadi kita nak tangkap you. Tak ada. Dia terus datang, dia raid saja, dia tangkap. Itu dah menjadi kesalahan kalau dia call. Okey. Yang ini memang kita tahu scam. Saya tengok rata-rata pun jawab betul.
Cara-caranya adalah jangan jawab telefon nombor tak kenal. Kalau dia macam ni kalau selalu yang jadi mangsa ni jenis yang patuh. Jenis yang macam akan macam takut, patuh. Tapi yang jenis yang nakal-nakal, kerana saya ada tengok banyak yang jenis yang nakal-nakal, suka balas balik, komen balik, atau macam bila cakap kita main-mainkan dia. Yang ni memang selalu tak dapat. Orang kata duit tu memang takkan, scammer takkan dapat daripada dia. Tetapi kalau anda rasakan anda ni jenis patuh kan, jenis yang macam orang kata apa, takut, jenis yang bukan penakut lah, kita obedience, kita ni macam jenis mendengar kata, janganlah angkat, tolong jangan angkat. Saya minta tolong, sangat-sangat tolong, sembang dengan mak ayah kita. Mak ayah kita ni dia tak ada Facebook, dia tak ada social media. Kadang orang pun, dia orang lama, kadang orang baca paper, dia orang tak baca online berita macam kita. Kita lah yang selalu pesan kat mak ayah kita. Kadang-kadang sayang, dia orang bekerja berpuluh-puluh tahun nak dapat duit pencen. Kadang-kadang umur 50 lebih tak sabar nak tunggu duit pencen, nak buat rumah tiba-tiba. Orang ambil begitu saja. Saya minta tolong sangat anak-anak kalau boleh kan, setiap kali baca berita-berita pasal scammer ni, tolong telefon mak, abah, kata benda ni kita terbaca. Kalau ada apa-apa jadi, tolonglah hati-hati. Kalau tak, macam orang kata, kalau tak nervous sangat, takut sangat, letak je telefon. Call lah kita ni. Soalan yang baik. Ada orang tanya macam mana dapat nombor IC dengan nama. Secara jujurnya itu adalah kebocoran data. Tapi saya tidak tahu dari mana kebocoran data tu. Kita kena berhati-hati. Sekarang ni zaman teknologi, semua informasi kita ada. Kat mana kita ada, orang tahu. Jadi kita kena berhati-hati. So saya minta tolong sangat anak-anak ni kan. Saya selalu bagi tahu mak saya, mama ada kes ni. Mama jangan orang kalau orang call daripada bank apa ke, mama tolonglah jangan bayar. Itu semua penipu. Pesan selalu. Kesian tau mak ayah kita, penat dia kerja. Hancur dulu hati mereka. Ini yang saya kata pasal scammer yang jelas dan nyata. Kita nampak memang sasar kau tu penipu. Macam mana scammer yang nampak macam baik sangat, pandai cakap kan, muka pun handsome, cantik-cantik orangnya, tiba-tiba minta kita melabur. Yang scammer yang macam ni macam mana? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau semalam ada baca tulisan saya berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan harta, ataupun duit yang telah ditipu melalui akta anti pengubahan wang haram lah, akta 613 tak silap saya. 613 kita panggil AMLA, bahasa mudahnya AMLA. So semalam saya ada sebut pasal syarikat Noras Travel. Nampak tak? Noras Travel ni apa dia buat? Dia berdaftar dengan SSM tau. Berdaftar dengan SSM. Segala pelaburan dia ataupun segala orang kata update dia, progress dia ada juga dalam newspaper. Kalau saya baca, kita macam masuk paper bagus mesti betul. Betul tak? Betul. Ada SSM macam mesti betul. Jadi kita pula ni excited lah. Contoh kita buat pelaburan kat ASB, setahun kita simpan 1,000, dapat ikutlah ada 7%, 8%. Ini nak bagi 10% setiap tahun. Mana? Untuk 5 ke 7 tahun kan. Ada setengah tu yang lagi dahsyat tu, kadang-kadang boleh offer 50%. Banyaknya. Jadi kita rasa macam orang kata ni bukan bukau tau. Sebenarnya kita sendiri yang nak. Sebab kita tengok pulangan yang banyak. Nak pula tambah datang pula orang tu yang jenis macam saya katalah, pandai cakap, lembut gigi daripada lidah. Itu ayat dia. Jadi kita pun macam orang kata betul ni kalau letak. Saya nak ingatkan, sekiranya perjanjian itu tidak berdaftar, atau bukan perjanjian, maknanya pelaburan, contoh katalah bursa ke apa ke, yang betul-betul according to law, berdasarkan undang-undang, tolong berhati-hati 150%. Berhati-hati, anda kena ada due diligence. Saya ada beberapa kali ditawarkan, ni ada pelaburan yang ini adalah segala pasir, lintah lah, apalah, contoh ikan keli lah, apalah, pulangan sampai 15%, 20%, 30%. Saya macam ni lah, daripada saya hilang duit saya, bayar puluh-puluh ribu untuk investment tu, lebih baik saya
tak payah orang kata dijanjikan keuntungan. Keuntungan yang dijanjikan tu sebenarnya tak betul. Okay? Melainkan macam saya kata, dia according to law, dia berdaftar, dia memang ikut, dia tak ada isu illegal deposit taking, maknanya mengambil deposit secara salah di bawah akta kewangan. Ada banyak kesalahan dekat situ. Dia tak ada pengumpulan wang haram. Kadang diorang ni kan, macam contoh dia ambil duit kita ni betul untuk orang kata untuk fund dia punya projek, okay, dan kita akan dapat pulangan. Tetapi kita mempunyai tanggungjawab untuk semak. Kita kena semak sendiri, due diligence, kita kena buat cari latar belakang semua macam tu. Okay, alright, faham So sekarang ni apa orang kata, kalau nak buat due diligence ni banyak cara. Kita buatlah sendiri. Kadang cerita bisnes juta-juta yang datang jumpa kita lah, dia kata dia lah pemilik bisnes, mintalah nama dia, nombor IC, pergilah buat carian. Ada setengah yang datang sembang dengan kita juta-juta, tiba-tiba sebenarnya bankrupt. Kat situ dah something wrong dah, betul tak? Kalau you boleh sembang juta-juta, takkanlah duit bankrupt you tak boleh bayar. Kat situ saya selalu rasa macam suspect something. Mungkin sebab saya peguam tu, so saya macam jenis yang berhati-hati kan. Contoh. Tapi kita kena bijak lah sikit. Kita nak bagi duit kita. Ingat, saya tahu semua yang kumpul tu bukan mudah-mudah. Nak dapat RM30,000, RM40,000, RM50,000 yang kita percaya sangat ke orang ni, kenapa? Okay. So satu. Lepas tu, selain daripada kita buat orang kata carian kebankrapan, kita check lah syarikat dia. Cerita juta-juta, tapi bila buat carian syarikat SSM, syarikat dormant. Lepas tu total issued harga modal baru 500. Katalah macam tu. Ada yang RM2 pun ada. Contoh. Logik ke nak cerita juta-juta? Pada saya memang tak logik langsung. Seriously. Okay. Kita based on trust. Most of the time. Orang-orang kita. Kita nak bagi hutang pun soalnya kita bagi cash. Okay, kita bagi cash. Lepas tu kita tak ada agreement. Lepas tu kalau ada pun WhatsApp pun handphone hilang. Gitulah kita. Lepas tu kita pening kepala pasal orang tipu kita. Sebenarnya, fikir balik. Kenapa orang tipu kita? Sebab kita sendiri tidak berhati-hati. Saya jujur cakap, banyak sangat kes scam yang orang tanya dekat saya, puan, saya nak ambil tindakan. Saya cakap macam ni, scammer ni, nak cari dia susah. Satu. Kadang-kadang most of the time, dia orang dah cabut dah. Okay, macam kita tengok hari tu yang kes travel agent RM499. Apa jadi? Lari, betul tak? Okay. Lepas tu ramailah cabut. Yang kes yang jual tiket flight murah, cabut. Semua cabut. Okay. Lepas tu kita pun hire lawyer. Kita nak minta duit ni, polis cari pun dia cabut. Kalau kita hire lawyer nak bayar pergi mahkamah untuk tuntut duit kita, honestly, rasa dapat tak? Orang tanya saya, menang tak kes? Kes memanglah menang. Orang ambil duit you, tak bagi kontrak, tak bagi, orang kata tak memenuhi obligasi kontrak. You bayar duit, you tak dapat barang. Tapi isu dia, kita ada dokumen ni, boleh ke kita exercise? Sebab polis pergi cari pun tak dapat tangkap. Pun kalau macam kes yang travel agency yang 499 tu dapat, dia rasa dia pulangkan ke duit tu? Honestly, saya tanya. Tak mana-mana disimpan dah duit tu. Betul tak? Okay? So tolonglah, saya minta tolong sangat. Terus berhati-hati. Janganlah kita ni macam mudah sangat kadang-kadang. Saya pun dalam messenger ni mudah sangat orang bagi duit. Kalau klien saya datang, mudah sangat bagi duit. Kena berhati-hati. Macam saya ni alhamdulillah tak kena tipu. Okay, sebab saya ni jenis berhati-hati. Tapi wallahualam, dalam berhati-hati kita tu, kita selalu kena berjaga-jaga. Okay, tadi kan saya janji kan nak cerita. Saya kata nak cerita-cerita saya. Okay, lepas saya cerita-cerita saya, last kali saya akan share macam mana cara untuk kita berhati-hatilah. Kita tengok macam mana. Kalau dia rasa dia terror psycho kita, kita cuba. Okay, kisah macam ni. Ni cerita ni masa tahun 2000, kalau tak silap saya 2011, 2012. Masa tu muda lagi Okay, muda lagi. Biasalah bila muda lagi ni percaya kepada orang ni, okay, tinggi kan, budak-budak. Nak cakap tak pandai tak boleh. Okay, so jadi apa jadi, saya keluar daripada Tesco dekat jalan yang mana jalan yang Selayang. Tesco kan tu kan? Tesco. Okay. So tiba-tiba ada orang ni tengah jual tahu gores dan menang tu. Okay, tiba-tiba dia datang kat saya. Dia cakap macam ni. Kak, okay, kita budak Cina dua orang, lelaki dengan perempuan. Okay, dia kata, kak, ini kita ada sediakan gores dan menang lah kak. Akak cuba tengok ni Tak apa, akak kalau tak nak buat tak apa kak. Dia kata, saya tolong gores kasih akak. Lepas tu dia pun gores. Lepas tu dia kata, wah kak. Dia cakap,
Nampak dia punya berlakon ni Dia kata, wah kak, you memang hebat lah. Dia cakap, you punya orang banyak baik lah. Dia kata, hari ni I rasa you sudah sembayang banyak kali. Dia kata macam tu. Kita ni macam tak sempat nak, dia ni tipu ke? Kita rasa macam bunga-bunga. Itu cara dia orang. Okay. Lepas tu dia kata, kak, you tahu kalau ikut ini you dapat TV kan 50 inci. 8 tahun dulu 50 inci. Besar tu. Okay. Lepas tu saya ni macam tak sempat fikir. Saya tak sempat apa. Kak, you mau ikut kita tak ambil ini hadiah? Dia cakap. Okay. Dia kata, office kita dekat saja tau kak. Itu dekat Carrefour. Dia kata Kepong. Tak semena-mena tiba-tiba dia kata, kak jomlah. Pak, dia masuk dalam kereta saya. Dia duduk. Lepas tu saya macam, okay, nampak tak konsep urgency tu? Saya sendiri tak sempat fikir. Saya macam, alamak, apa benda ni? Duduk terus duduk tau. Okay, so bila dua-dua terus duduk, jadi saya macam, sekejap, nanti sekejap. I tak kenal you siapa pun. You boleh kasih you punya IC ke kat saya? So you tahu saya lawyer tau. Kita pun nak takutkan dia lah. Okay? So dia kata, saya lawyer tau. Okay, you kasih you punya IC kat saya. So dia cakap, saya akan tangkap gambar you punya IC, saya kasih sama kawan lawyer saya lain. Sebab kita nak takutkan dia, kalau apa-apa jadi dekat saya, kalau saya diserang, look, orang lain ada ICU. Dan dalam pada saya bawa, saya bukan kena buka tau, tapi dia macam sepanjang perjalanan tu, dia try menggamburi kepala saya daripada Selayang ke Kepong tu. Kak, you banyak orang lah kak. Kak, saya mau jadi you punya kakak angkat, diangkat lah kak. You macam ni, macam tu. Kak, kalau sudah dapat hadiah, jangan lupa sama kita tau. Dia cakap dan cakap sampai kita ni tak boleh nak fikir apa-apa. Macam, aku ni kena scam ke? Aku ni macam mana? Okay. Sampai dekat, dan masa tu macam saya katalah, dia tengok kepada gaya pematuhan kita. Okay. So masa tu saya pun naik. Saya sampai dekat Carrefour tu. Okay, saya sampai dekat. Lepas tu saya kata, you kata you punya office dalam Carrefour? Tak kak, bukan. Kita tak cakap dalam Carrefour. Dia kata, kita cakap tepi bangunan Carrefour. Jadi saya memang ingat, dia kata dalam bangunan Carrefour. So saya pun macam, okay lah, never mind. Saya pun masuk. Saya pun tak tahu apa yang menggagahkan diri saya. Saya naik. Okay. Saya naik. Tiba-tiba dia buka pintu. Okay. Receptionist dia seorang lelaki Cina dan lingkungan umur dalam 40-an. Tiba-tiba bos dia datang dengan saya dengan senyum-senyum semua apa benda. Okay. Dan dia masih menggamburi kita dengan gula-gula dan kita percaya. Dan saya pusing kiri dan kanan. Saya tengok memang tak ada siapa-siapa. Hanya ada saya seorang dan 3 lelaki Cina serta seorang perempuan Cina. Saya macam, Allah, apa nak jadi ni, mampus. Okay. Tapi saya cakap sebelum saya sebelum saya masuk satu bilik, saya cakap dekat ketua dia. Saya cakap, you jangan lupa ICU saya pegang. Gambar ICU saya telah hantar kepada kawan peguam saya dan saya simpan dalam kereta, kita kata. Lepas tu dia punya ketua kata, dia cakap, you simpan IC dia ke? Saya kata, saya simpan. Okay. So daripada situ, dia bawa masuk dalam satu bilik. Lepas tu dia kata, kak, you tahu tak, you sudah menang sebenarnya bukan itu TV tau. Sebenarnya you sudah menang kereta Camry, dia kata. Hebat, Kak Mai lah menang Camry ni, dahsyat sangat. Okay. Lepas tu dia kata, saya kata sekejap. Saya mau call saya punya mak lah. Saya kata, dia kata, kak, jangan. You tak boleh call you punya mak. Dia kata, sebab kita ni kak sedang pakai sistem macam telefon punya sistem, sama macam hospital punya sistem. Dia kata, kalau you call nanti, dia akan kacau kita punya sistem. Saya pun tak tahu sistem apa. Tapi masa ni, saya tidak bergaduh. Saya tidak tanya dia macam, you nak tipu saya ke? Sebab ini kalau kita buat, kita dipanggil provokasi. Dan provokasi ini sangat-sangat bahaya. Okay, sebab kita boleh spark dia punya kemarahan dan boleh jadi isu. Jadi saya play with the game. Okay, saya play with the game. So saya kata, oh ya ke? Okay, saya tak guna saya punya handphone. Okay, sorry. Saya kata. Kemudian dia kata, you isi satu form. Dia bagi saya kertas kosong. Dia kata, you letak nama penuh you semua. Okay, lepas tu dia kata, apa perasaan you? Okay, so saya pun tak adalah cerita IC ke semua, saya tak letak lah. Saya pun letak, saya kata perasaan saya gini. Lepas tu sekali lagi saya kata, sekejap, saya ada hal urgent, saya mau text juga. So saya text kawan saya kata saya ada kat sini. Kalau apa-apa jadi, saya kata, sebab saya tak nak provoke mereka.
Okay, kemudian dia datang, dia kata, "Kak, macam ni, kalau you nak dapat tak?" Dia kata, "You tahu tak, you punya Goris tu you sudah dapat kereta Camry, tapi Kak, kita ni nak kena, bila you menang, you tahu kan pasalkan syarikat kita selalu masuk TV lah, apalah. So dia kata, you kena bayar kita 5,000 sebab kita nak iklankan dekat paper yang kata you menang kereta Camry. Kereta kita sudah bagi sama you, tapi itu iklan paper you kena bayar lah." So dia cakap, "Kenapa saya kena bayar?" Lepas tu dia kata, "Yalah, sebab you sudah dapat kereta." Lepas tu dia kata macam ni. Dia kata, kita ada gambar yang kata orang lain menang. Ini dia bagi memang satu folder tau. Dan dalam tu dia kata, "Ini pegawai polis sudah menang tau Kak." Dia masa mula-mula naik office kita, dia pun sudah takut tau. Dia bawa pistol tau itu hari, macam memang ada dengan dia. Jadi dia nak cerita, rupanya ada satu polis lagi. Alah, dia pun polis, dia pun menang, dia pun percaya. You see, nampak tak macam mana dia tackle kepala kita. Macam jangan takut, kita orang bukan penipu. Okay, so daripada situ saya pun macam, okay, saya kena bayar 5,000. Macam saya kata, jangan provoke, sebab you seorang perempuan dan ada 3 lelaki yang lain dan juga seorang perempuan. Saya 4 orang, you seorang. Jadi apa saya buat? Saya kata, "Oh ya ke, saya kena bayar 5,000. Okey, boleh," saya kata. "Tapi saya punya akaun, saya share sama saya punya mak. Dia tipu kita tipu dia balik." So saya tak boleh ada akses sama itu akaun lah, kecuali esok saya pergi bank, saya kata, dan kita baru boleh keluarkan duit. Tapi saya betul-betul mau ini kereta. Saya cakap macam tu lah. So dia kata, "Tak ada cara lain ke Kak?" Saya kata, "Ada, boleh. Tapi saya kena call saya punya kawan, dia kena datang sini. Boleh ke? Dia boleh bawa duit sama you." Dia tak bagi. Lama, mereka tahan saya dekat sejam lebih, hampir 2 jam lah. Lama. Saya macam, manalah aku ni nak keluar dengan selamat dan tidak dicederakan. Macam saya kata, nothing in this world is too good to be true. Too good to be true. Okay, sebab tak adalah benda-benda tiba-tiba you dapat free, tiba-tiba you dapat pulangan yang banyak, tiba-tiba semualah you dapat. Tak mungkin. Dekat situ, dia kata, saya tanya dia, "You nak 5,000 tu kan?" Dia kata nak buat iklan. Okay, saya kata, "Transfer tak boleh ke? Saya minta orang transfer ke apa ke?" Okay, tapi saya nak panggil orang tu datang. Okay, syarat dia macam ni, kena ada satu kawan yang datang selamatkan saya, itu je. Tapi dia kata, "Tak adalah Kak, macam tu tak boleh," dia kata. "Kalau you nak, you transfer terus." Kalaupun dia kata nak cash, sebab dia nak tengok nombor-nombor duit, nombor siri duit tu dia nak rekodkan. Which is, argument dia semuanya tidak munasabah. Okay, Alhamdulillah, selepas sejam setengah ke 2 jam dia cuba pegang saya, dan sebagaimana saya sangat-sangat orang kata apa, determined dan tegas dengan pendirian saya, dan saya tak provoke dia. Akhirnya dia mengalah juga. Saya kata macam ni lah, "You lepaskan saya, esok saya promise you saya bayar sama you." Okay. Lepas tu dia kata, "Okay, esok." Cakap. So saya keluar, saya kata saya pulangkan balik IC. Begitulah. Tapi nasihat saya, tolonglah, orang nak naik kereta kita ke, orang nak buat apa ke, kita jangan ikut. Itu kereta kita. Tapi macam saya kata, 8 tahun lepas atau 10 tahun lepas, saya tak berapa nak bijak budak kan. Sebab tu saya kata, mangsa yang dia orang tipu ni semua budak-budak. Saya, geng yang sama ni, saya pernah jumpa selepas saya kena, mereka ada dekat Maidin Kepung. Okay, mereka tengah tuju pada pasangan 2 orang tua. Saya kenal budak tu, saya pergi kat dia, saya nak kejar dia, saya nak cakap jangan kacau orang tua tu. Dia nampak saya, dia lari. Okay, so begitulah, kita cuba selamatkan orang lain. Kesian, ada semua orang kan bergolok gadai. Daripada 5,000 tu sebenarnya dia tak stop 5,000. Mana-mana dia minta 5,000, kemudian dia akan minta another 5,000 ke, sampailah habis duit kita lah dia bagi. Okay, jadi saya minta, okay, nampak tak? Sebenarnya tu saya kata, bila orang kata pukau, dia sebenarnya bukan pukau sebenarnya, mungkin pada saya lah, dia lebih kepada isu macam mana dia psycho mind kita. Macam saya kata, sepanjang dalam kereta ni cakap. Sebab dalam bilik tu pun dia tidak menakutkan saya. Dia lompat, "Kak, dia lompat, dia macam, "Kak, happynya saya you sangat beruntung," sampai kita tak sempat fikir. Kemudian dia gula-gulakan kita, "Nah, ni hadiahnya." Okay, nah, ni hadiahnya boleh dapat. Terus kita apa orang kata, terus kita on, habis dah kena tipu. Jadi cara-cara dia, saya dah cakap tadi, saya nak share cara-cara. Okay, pesan kepada mak ayah, kata, "Mak ayah, kalau ada orang call jangan jawab." Kalau kita sendiri jenis yang tak tahan dugaan orang nak psycho kepala kita ni macam itulah. Tadi ada kata, pembaris, seluruh pembaris, tolong jawab, tolong jangan jawab telefon kalau tak kenal.
Tak kisahlah dia kata dia polis ke, dia apa ke, dia daripada syarikat. Sebab itu ada orang call saya daripada syarikat insurans nak minta data saya. Dia kata saya daripada syarikat insurans nak minta data you sebab kita nak kemaskini kita punya polisi. Saya cakap kenapa ejen saya sendiri tak call? Saya ada ejen saya. Oh dia kata hal-hal macam ni ejen tak tahu. Saya kata tak boleh. Saya tak boleh bagi tahu you. You supposed to you sepatutnya ada informasi saya. Bukan saya yang bagi pada you. Pak dia letak. Okay? Itu satu. Alright? Keduanya, dua tu kena berpesan-pesan, tolonglah pesan kat mak ayah ke apa ke, okey, kawan-kawan ke, okey. Ketiga adalah tolong potong urgency. Macam bila kita tengok TV, kenapa kita rasa teruja, macam contoh orang kata cepat bayar, yang kata kan. Okey, cepat bayar, kalau tidak you kena tangkap penjara. Sabar dulu. Okey, kita letak telefon. You takkan kena tangkap kalau letak telefon. Okey. Jadi dia kata dia polis, you letak telefon, dia telefon kawan, tanyalah 3, 4, 5, 6, 7 orang. Okay, telefon tanya betul ke ni? Ya ke ada orang nak tipu macam ni? Then dia akan cut, maknanya dia potong psikologi kita yang kita rasa tergesa-gesa, kita rasa nak cepat, nak bayar, nak escape. Semua. Okay? Lepas tu akhir sekali, fikirlah logik. Masa saya kata lah, mana ada polis nak call, nak cakap, kau, aku nak pergi tangkap kau sekarang. Mana ada. Polis terus datang buat raid. LHDN pun sama, custom pun sama. Diorang tak ada call, mahkamah pun sama. Okay, yang keduanya, tolonglah, okay, bila ada orang offer ni bayar 100,000, yang dapat pulangan 50% dalam masa 12 bulan, fikirlah logik, kiralah berapa. Dah kalau daripada 100,000 kita dapat 50%, yang dia tu untung apa je? Dia punya 100,000 kita, dia bayar kita 100,000 kita, apa dia untung 100% ke? Macam tak guna sabar lah. Lepas tu tolonglah buat carian syarikat, tolong buat due diligence. Okay, so saya ni sebenarnya dah terlepas waktu. Saya bajet 30 minit sahaja. Saya minta maaf sangat-sangat saya tak dapat jawab soalan dekat bawah sebab saya ada meeting, klien saya dah tunggu. Okay, saya hope sangat-sangat lah. Saya cakap betul-betul ni, nak dapat duit balik susah. Okay, bila susah tu, most of the time bila orang tanya saya, anggap saja burn. Sebab saya kata macam ni, kesian awak tu dah hilang duit. Kalau awak bayar lawyer, saya lah, kata dah asyik bayar orang kan, nak pergi kutip lagi, legal fees lagi, tiba-tiba awak dapat perintah daripada mahkamah yang awak menang tetapi dia tak bayar. Saya kata kesian, bertambah-tambah lagi masalah, double trouble. Dan saya juga faham ada orang yang jenis mencuba. Bukan semua kes scam yang kita, sebab ada juga scammer yang saya hantar, dia maknanya newbie lah, orang-orang baru nak scam ni, dia orang bayar. Ada setengah yang kita hantar kan, Pak, kita minta duit kita dapat, tetapi bukan semua, bergantung kepada fakta kes juga. Kalau dia memang jenis yang dah, kalau macam contoh kena tipu dengan orang nama Ahmad, let's say pergi Google letak Ahmad penipu, Ahmad ni dekat 100 orang cari dia, kebarang kalian dia dah cabut, tinggi. Okay, so kawan-kawan, okay, semoga dipermudahkan urusan kita. Ingatlah sentiasa berpesan-pesan. Mungkin ada yang tak tahu. Betul saya cakap, dalam messenger saya sebenarnya ada yang tak tahu Makau scam tu apa, ada yang tak tahu love scam, ada yang tak tahu mereka ni sebenarnya dah kena tipu pun. Okay, jadi saya minta tolong sangat-sangat, okay, tolong berhati-hati, tolong berpesan-pesan kepada yang lain supaya kita tidak jadi mangsa. Semua orang yang puji gigi saya tu. Terima kasih. Gigi besar-besar memanglah. Okay, alright, so assalamualaikum, jumpa lagi.